contoh dia bila satu-satu orang tu. Contoh tak apa makcik saya cakap. Kalau terkasak sikit tak apa. Okey. Ni untuk saya. Ni sana tak nampak. Tak nampak. Saya ya. Tak apalah. Sebab apa? Sebab banyak kawan-kawan saya di Pulau Pinang atau sahabat-sahabat saya yang di luar negeri. Kita kata Pak, kalau sembang apa-apa pun rekod lah. Sebab bahagian yang nak dengar Ustaz Fiqah boleh dengar dalam YouTube Ustaz Fiqah. Bahagian nak dengar ilmu-ilmu hadis boleh dengar dalam fiqah, dalam YouTube juga ada. Tetapi bila orang nak dengar ilmu makrifah, ilmu-ilmu ketuhanan ni, pok fiqah ni main kacau. Tak kena lah. Okey, so apa yang lepas cuma nak cakap tadi, bab suara ni. Setiap orang boleh tahu ada suara dalam hati dia. Makcik umur apa? Umur apa tu? Kakak lah. Okey. Saya tak jauh ya, tua pada saya 4 tahunnya. 6 tahunnya. Saya 54. 54. Dah. Okey, baik. Pernah tak dalam hidup saya sekali terasa macam, aku duk rasa dah. Dia ni nak mai. Ataupun macam si Kin kata, loh, aku ingat dah tadi. Awak lah, aku tak pergi beli. Macam itulah contoh-contoh yang selalu kita mengeluh pada diri kita. Bukan orang. Loh, aku duk rasa dah. Kan? Ada suara tu. Dalam setiap diri, orang cakap suara hati. Saya dengar. Saya dengar kan? Lepas tu orang kata, apa tu, contoh macam tadi Sikin kata kan, dia dengar ada hasutan. So, tadi dia kata apa, bunyi apa yang terdengar tadi? Benci ke Allah, dia kata. Okey, tak apa. Bila kita, contoh dia satu orang, dia kadang dia telefon saya, Mamat ni. Saya duduk Jerman ni. Pasal masa kami berbeza. Dia telefon, tak payah sebut nama lah. Okay. Dia telefon lepas time di sana, kami lewat 7 jam di belakang. Contoh dia, makcik sini pukul 12 malam, sama sana kami pukul 5 petang. Mai dia pukul 10 pagi je, Pak. Saya duduk tengah tidur. Tak? Ke belakang lagi. Time dia dah okey dah. Dia telefon, Pat, aku nak cakap saya memangkit-mangkit. Awak ni pasal apa? Ada apa? Lewat dah sini. Dah, Pat, dalam bilik rumah aku ni ada 300 orang. Siapa pula? Dalam bilik ke dalam rumah? Dalam bilik aku. 300 orang pakai lagu askar Cina lama dulu yang dalam dia berjumpa batu banyak-banyak. So macam mana kita nak terang? Macam mana kita nak kata, what am I supposed to do? Aku duduk di Jerman, hang duduk di sana, dan polis Malaysia orang tak boleh buat apa kalau orang cerita macam tu. 300 orang dalam bilik yang kecil. Polis tu tanya, hang ni pasal apa? Si Kin di peringkat mendengar ada suara kata benci Allah. Ada suara kata benar hasutan. Dia dua, satu hasutan, satu nasihat. Semua tu berlaku dari sini. Bukan berlaku daripada orang. Daripada orang dia hantar, Allah lepas ni sesat, lepas ni. Tapi yang dalam awak ni, awak fikir balik sesat tak mana. Aku tak pernah sembang dengan dia. Aku pun tak tahu apa yang dia mengaji. Tetapi itu hasutan dia ulang. Orang dia kata apa? Ambo pergi dengar dia pun tak pernah dengar lepas. Buku lepas pun dia tak baca. Dia cakap macam tu. Tetapi kalau hasutan di dalam, awak tak boleh bersembang dengan orang lain. Awak pergi jumpa pakai psikologi, dia boleh cerita dengan apa yang dia baca lah. Awak kena buat macam ni, awak kena buat macam ni. Okey, kita pergi kat situ. Cubalah ni Sikin counter sendiri. Contoh dia macam ni ya. Tok Anjang Ipoh ayah anda sana dengan ramai-ramai mai kat tempat lepas nak buat show cari makan, royak. Tak ada siapa bertanya dia apa.
Tuan tahu dia lepas ni sesat, duduk muzakarah dengan dia ke atau dengar orang cerita? Tak ada lah, kami dengar dia pun nampak pelik dah. Bukan soal apa yang orang cerita dan apa yang awak nampak. Suara ni nak cerita datang daripada orang luar, mai kepada awak. Okeylah ni daripada Shikin pula, datang daripada Shikin. Jadi bila datang pada Shikin, nak tanya, bila dia kata benci Allah. Lepas tu Shikin nak terpaksa abang kat lepas atau dekat makcik. Shikin kata apa? Ada hasutan. Bermakna hasutan tu datang dalam Shikin. Orang tak tahu. Shikin bagi tahu kat mak atau bagi tahu kat ayah. Bila Shikin bagi tahu kat ayah, ayah dengar daripada Shikin. Tetapi ada tak suara yang habang kat Shikin? Yang ni hasutan ni. Ada tak? Tadi ada dua voice. Perasan tak? Ada dua suasana. Dia ada amarah laumah marhamah, dia ada radiyah kamaliyah mardiyah. Dalam nafsu 3 nafsu tak baik, 3 nafsu baik. So bila nak bercerita tentang yang baik, 3 nafsu baik ni harus ada. Bila nak cerita tentang yang tak baik, 3 nafsu tak baik ni perlu ada. Macam mana orang yang beriman atau orang yang tak mau kata benda yang tak baik kalau tak ada radiyah kamaliyah mardiyah? So dia kena ada nafsu yang baik untuk dia berkata-kata yang baik. So bila yang tak baik kata hasutan tu Pak tanya tadi, suara siapa? Suara Shikin ke? Nampak tak? Yang ni ramai orang tak tahu ni. Ustaz tak pecah ni. Lepas bila iblis mengasut ni, suara siapa? Ni sesat lah apa semua ni. Suara hang juga. Takkan dia main Shikin, suara siapa? Baru je dengar suara lain. Bila suara dia guna suara you juga, maka you boleh relax ya? Tak ada rasa takut. Kalau suara lain mai, Shikin nanti, ni ada somebody else, something else. It's not me. Tapi disebab suara Shikin juga. Bila suara Shikin juga, cara tak langsungnya, Shikin tahu benda tu berlaku melalui channel yang ada, yang Allah letak dalam tu, iaitu amarah laumah marhamah. Nafsu tu Allah letak. Cuma kita kena kontrol, bukan buang. Radiyah kamaliyah mardiyah, kita kena kontrol, bukan kita kena buang. So hari ni Shikin datang sini, bila Shikin dengar satu suara yang tak baik, makna kata bila Shikin dengar suara yang tak baik, makna kata makna kata ada suara yang baik beritahu Shikin yang tu hasutan. Betul tak? Shikin beritahu kat mak kan. Makcik tak tahu dia makcik kan. Makcik duduk sebelah dia, makcik tak tahu. Tiba-tiba dia sebut, makcik panggil saya, makcik abang. Jadi nak abang kat Shikin tak payah panggil siapa pun. Pasal dia wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia juga dah ada sebut dalam Quran atau Muhadam, dia ada sebut allazi yuwaswisu fi sudurin nas. So hari ni bagaimana kita nak jalan benda ni Shikin? Yang nak membisik-bisik di sudut hati manusia tu iblis betul, tapi pakai suara siapa? Suara sendiri. Yang nak kata mak ada hasutan dalam kepala ni, suara sendiri juga. Yang menasihat Shikin supaya realize that's the voice, is not good voice, bukan suara yang bagus. So makna semua tu berlaku dalam Shikin, and you decide untuk pilih suara mana. Ini pengajian ni dipanggil usul tasawuf, bukan usul fiqh. Usul tasawuf mengusul apa yang berlaku di dalam. Baru Shikin keluar kat makcik dapat daripada Shikin, tapi tak berlaku kat makcik. So hari ni benda macam ni, mereka passing benda-benda macam ni. Sampai 30 orang ada dekat cokodok reggae marah lepas. Allahu Akbar, takbir. Hampa bercakap benda yang bersangka-sangka, yang terterbit entah dari mana. Lepas tu hampa takbir nama Allah. Macam ni. Bila benda tu berlaku dalam Shikin dan ada kesedaran, yang tu dikatakan Allah Ta'ala itu juga berkata-kata.
Kalau dia mahu berkata-kata, macam mana kita tak boleh dengar? Sebab dia berserta dan dia ada di mana saja. Walau di mana saja kamu berada, dan Allah itu bagi sesiapa saja. So Syikin ingat, dapat ada pesan, bawa zikir, puji Allah dengan sebenar-benar puji. Selalu bila masalah mental stress, kadang orang kata lepas rumah terbakar, anak kena buat lari, duit kena tipu, homeless di luar negeri, anak mai bawa OT lepas duduk bawah jambatan, dua-dua orang anak. Hancur hati ni. Tetapi macam mana hang boleh lalui benda tu? Sebab Syikin kena tahu satu, Syikin kena tackle. Apabila benda yang tak baik ni berlaku kat Syikin, Syikin tackle. Mai seorang yang tak baik, if you sambut dan kamu be in it. Okey, lain lepas tanya satu, hasutan okey tak okey? Best tak best kalau hasutan? Tak best. Fitnah, keji dan sesuatu benda yang merimaskan, best tak best? Tak best. So you ada right untuk layan tak layan. You kena ignore it. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dekat perkataan tu tadi. Sebab dia datang daripada Allah. Sebab Iblis kata, di atas kuasaanmu ya Allah aku menyesatkan mereka. Al-Quran. So jangan layan bab Iblis, layan bab Allah Ta'ala. Mungkin dia nak angkat Syikin dalam hal ni, diuji sampai sebegini sekali. So hari ni merenung dalam diri. Jangan berfikir tentang suara tu, tapi melihat suara tu. Maksud lepas Syikin dah tahu lah kan, ada juga suara yang beritahu kat Syikin benda ni tak best, betul tak? So berkawanlah dengan suara tu yang baik. Selalu sambut benda baik. Macam ni ya, tengok dia ada 3 ekor nafsu. Kalau Syikin bagi makan hak nafsu tak best tu, makna nafsu yang best tu Syikin tak pergi makan, makna dia lemah. Syikin nampak tak? So bila benda tak best dia Syikin terlalu konsentrate benda tu, makna benda tu kuat. So jangan bagi layan dia. Nak bagi benda rodiah, kamaliah, mardiah kuat ni, berzikirlah. Sebab dalam Quran dia ada sebut untuk ketenangan hati adalah berzikir. Itu makanannya. Itu yang lepas cakap. Awak cakap nak beli Mercedes-Benz, nak beli BMW, tetapi RM3 pun tak ada dalam poket. Bawa basikal buruk pun tak boleh beli. So hari ni Syikin, zikir tu seolah-olah macam duit lah. Orang yang banyak duit pergi duduk specialist, pergi duduk hotel yang private, yang treatment dia dahsyat dan bagus. Orang yang tak ada duit, duduklah satu bilik dalam hospital 19 orang. Macam itulah dalam keadaan. Zikir tu macam tu. Bila awak banyak zikir, bermakna diri yang baik tu akan perkataan-perkataan yang baik itu. Tuhan kata, sebutlah aku dengan sebutan yang banyak, nescaya aku akan sebutkan kamu dengan sebutan yang banyak. So makna di sini macam ni ke. Orang hina kita, orang keji kita, orang tuduh kita macam mana mungkin. Allah juga mengetahui benda tu. So benda yang berlaku dalam Syikin ni bukan orang luar kata, Syikin sendiri. It's a time to stand and fight for your right. Jangan layan dah Syikin benda-benda yang tak best ni. Kalau Syikin pas kat mak tadi, mana mak dah dapat risau tu lah. Tapi Syikin relax. Syikin kata suara tu naik. Dia hasut Syikin tadi kan, benci Allah. Syikin kata, oh ramai lagi ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bawa zikir. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Jangan layan dia. Kalau you silap, you beritahu kat mak, bermakna you telah besarkan benda tu. Mak beritahu kat lepas, dah panjanglah benda tu. No. Don't give any chance. Syikin terus sedar dia main lagu tu, dia bisik. Terus sambut dengan kaedah zikir. Lagi best, setiap kali dia kacau zikir. Oh, you help me to remember Allah. So masalah bukan lagi masalah. You see?